Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersama saya, Abang Muaz Liabah Abdul Samad, bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Kita mulakan berita edisi Sabtu 30 Mei. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membuat keputusan untuk tidak membenarkan aktiviti ziarah-menziarahi atau ngabang dari rumah ke rumah ketika sambutan Hari Gawai Dayak tahun ini. Keputusan ini bagi mengurangkan risiko penyebaran virus COVID-19, terutamanya di rumah-rumah panjang. Menurut Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, perayaan Hari Gawai Dayak tahun ini hanya akan disambut sehari sahaja, manakala upacara ritual seperti miring adalah dibenarkan. Tambahnya, pergerakan antara daerah di Sarawak masih lagi tidak dibenarkan dan rakyat Sarawak khususnya komuniti Dayak dinasihati agar menyambut gawai bersama keluarga di rumah masing-masing. Di samping itu, Dato' Ahmad Douglas juga memberitahu JPBN Sarawak dijangka akan membuat keputusan dalam masa terdekat berkaitan isu membenarkan operasi rumah ibadah seperti gereja, kuil dan tokong di Sarawak. Bahawa Sarawak Disaster Management Committee adalah diberi tanggungjawab untuk memutuskan sama ada sesuatu aktiviti itu boleh dibuka as we move toward the end of, I hope it's the end of CMCO. Beliau juga menasihati semua rakyat Sarawak agar terus mematuhi segala peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang ditetapkan oleh kerajaan, selain memastikan rakyat terus mengamal penjagaan kesihatan yang tinggi. Dalam balik itu, JPBN Sarawak sentiasa bersedia menghadapi musim kemarau yang dijangka bermula pada penghujung bulan Mei sehingga bulan Ogos tahun ini. Pengurusinya, Dato' Ahmad Douglas berkata pihaknya telah mengarahkan semua agensi-agensi keselamatan dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian memantau dan memastikan logistik serta sumber manusia dapat digerakkan pada bila-bila masa. Dato' Ahmad Douglas menambah rakyat Sarawak juga dinasihatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang tempoh musim kemarau seperti mengurangkan aktiviti di luar, menyimpan bekalan air yang mencukupi dan elakkan pembakaran terbuka. Beliau berkata demikian pada sidang media JPBN Sarawak di Kompleks Dun Lama Petrajaya semalam. Dalam pada itu, beliau memaklumkan tiada kes baru positif COVID-19 dilaporkan sekaligus mencatatkan jumlah kes kekal sebanyak 552 kes. Sementara itu, dalam usaha Sarawak memerangi pandemik COVID-19, JPBN juga telah mengisytiharkan Kampung Tian, Matu, Mukah sebagai kawasan baharu jangkitan rabies dan merupakan kawasan ke-64 sejak wabak tersebut mula merebak pada 1 Julai 2017. Walau bagaimanapun, wabak tersebut masih terkawal, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak telah merekodkan sebanyak 1,254 notifikasi kes gigitan haiwan bagi tahun ini setakat 27 Mei lalu. Kebanyakan kes gigitan ini merupakan kes gigitan anjing yang disebabkan oleh provokasi, terutama kepada anjing yang bertuan. Orang ramai dinasihati untuk mengelak berbuat demikian bagi mengurangkan risiko serangan balas anjing di luar jangkaan. Jelas beliau lagi, kebanyakan kes gigitan anjing rabies yang mendapat rawatan awal mempunyai peluang untuk pulih yang tinggi dan orang ramai juga disaran agar membuat laporan terus ke hospital sekiranya berlaku kejadian gigitan anjing. Terdahulu, JPBN Sarawak menerima sumbangan beberapa kelengkapan tambahan untuk petugas barisan hadapan dalam usaha melawan pandemik COVID-19. Ia merupakan sumbangan daripada Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan syarikat Western Digital. Sumbangan tersebut berupa 10,000 kits ujian pantas RTK COVID-19 dari China yang disampaikan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Muhammad Naruddin Majais. Sebelum ini, pusaka pernah menghulurkan pelbagai bentuk sumbangan dalam melawan COVID-19 termasuk lebih kurang 10,000 set pakaian pelindungan peribadi PPE seperti baju, sarung tangan, pelindung muka dan pelitup separuh muka. Manakala sumbangan seterusnya merupakan sejumlah 3,000 sut perubatan dari Western Digital yang diwakili pengarah kanan operasi Chok Siong Si. Sumbangan tersebut telah diterima oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas merangkap pengerusi JPBN Sarawak di bangunan lama Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching.
Hadir sama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjangkakan kelewatan pengeluaran bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak yang terjejas operasi mereka berikutan pandemik COVID-19 dapat diselesaikan dalam tempoh 2 bulan lagi. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengakui terdapat PKS yang sudah diluluskan permohonan mereka tetapi belum lagi menerima bantuan berkenaan berikutan dokumentasi pengeluaran kewangan yang perlu disiapkan. Okey, saya jelaskan sini ada yang betul, ada yang tidak betul. Bank mungkin melulus, tetapi security bank, agreement dia, memorandum of charge dia mesti didaftar dulu. Kalau memorandum of charge dia didaftar, macam mana nak mengeluar sumber kewangan? Jadi bank pun sudah lulus tetapi belum dapat dikeluar oleh kerana dokumentasinya belum siap. Kerana security ada fund, mesti dijaga. Beliau ditemui media selepas melawat projek peparitan di Kampung Tabuan Selipar Putus di Tabuan, Kuching. Beliau berkata demikian mengulas rungutan beberapa PKS baru-baru ini yang mendakwa belum lagi menerima bantuan skim mikrokredit di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin temahan, biarpun permohonan mereka sudah diluluskan. Sarawak menyasarkan golongan petani di negeri ini memperoleh pendapatan RM5,000 sebulan menjelang tahun 2030 selain menjadi pengeksport utama produk pertanian. Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail beri jaminan usaha itu dapat direalisasikan melalui bantuan yang disalurkan kepada para petani bagi mempertingkat hasil pertanian mereka. Pada permulaan kita bagi subsidi dalam lingkungan antara 10,000 sehingga kepada 60,000. Yang penting sebenarnya kita nak meningkatkan pendapatan para petani setiap bulan, setiap keluarga tani, supaya sekurang-kurangnya setiap keluarga akan mendapat pendapatan RM5,000 sebulan menjelang tahun 2030. Bagi petani yang berjaya, kelak akan ditawarkan bantuan pinjaman mudah bagi petani yang berhasrat untuk mempertingkat produktiviti pertanian. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota turut menyatakan Sarawak mempunyai kelebihan untuk menjalankan aktiviti pertanian dalam skala yang lebih besar. Tapi dengan pendekatan baru dengan kerajaan membantu dari segi pengeluaran penanaman sampai kepada pemasaran, insyaAllah pertanian akan dapat dimajukan. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas menghadiri acara simbolik penanaman kelapa program fasilitasi pertanian AFF di Kampung Sayong Limbang. Terdahulu beliau menghadiri simbolik input pertanian AFF serta mengagihkan benih tanaman, peralatan ladang, baja dan racun kepada para peserta di bawah program berkenaan. Seramai 269 peserta terlibat di bawah program tersebut bagi kawasan Dun Bukit Kota dengan peruntukan RM2 juta dengan tumpuan kepada penanaman kelapa pandan, petai, nanas, daun nyirik dan pisang. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yakin sektor pertanian akan diberikan tumpuan selepas berakhir wabak COVID-19. Ini berikutan terdapatnya negara luar yang enggan mengekspor bekalan berikutan keselamatan makanan bagi memenuhi keperluan rakyatnya. Justru beliau menyatakan perlu ada keupayaan mengeluarkan bekalan makanan bagi menjamin kelangsungan bekalan makanan untuk rakyat di negeri ini tanpa perlu mengimport produk pertanian. Dan kerajaan negeri Sarawak pun merancang untuk mengubah suai plan ekonomi post-COVID, dan antara sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor pertanian selain daripada sektor digital. Dan kita berharap agar penduduk negeri Sarawak termasuk juga di Limbang ini bersedia untuk turut sama merancangkan sektor pertanian ini. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan kepada peserta untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan bagi kemudahan mereka. Antara bantuan yang diberikan termasuk benih tanaman, peralatan ladang, baja dan racun. Terdahulu, beliau mengadakan tinjauan penghantaran pulang pelajar ke lawas di Dermaga Kastam Limbang melibatkan 30 orang penuntut dari pelbagai institusi pengajian tinggi di Selangor.
Tindakan pantas, pasukan polis Pedawan berjaya menahan seorang wanita dan lelaki dalam serbuan di perumahan Batu 17 Jalan Kuching, Serian Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Aidil Bolhassan dalam satu kenyataan semalam mendedahkan kedua-dua suspek berumur lingkungan 30-an itu ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Superintendent Aidil berkata, hasil saringan awal mendapati kedua-dua suspek positif metamfetamin dan amfetamin. Kedua-dua suspek kini ditahan di Balai Polis Siburan dan Balai Polis Beratok untuk siasatan lanjut. Dalam kenyataan tersebut, Superintendent Aidil menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan penyalahgunaan dadah agar menyalurkan terus kepada polis supaya tindakan dapat diambil bagi menggempur kegiatan penyalahgunaan di kawasan terlibat. Laporan itu mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 30 Mei. Sentiasa amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Jaga diri. Assalamualaikum.